Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan kisah seram rumah sewa. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosco. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Baiklah guys, video kali ini saya telah baca satu artikel, artikel kisah seram, dan kisah ini adalah kisah benar tentang rumah sewa. Dan kalau kisah benar ni memang dia agak seram. Jadi jom dengar cerita ini. Kisahnya bermula apabila sepasang suami isteri, mereka baru saja berkahwin. Jadi orang yang baru berkahwin ni dan pindah ke sebuah tempat, jadi mereka mencari rumah sewa. Jadi mereka pun semangatlah untuk mencari rumah sewa di kawasan tersebut, dan mereka bernasib baik jumpa satu rumah, rumah 2 tingkat, dan rumah tu memang sangat besar dan murah. Itu yang penting, adalah satu, kata orang, rezekilah kalau suami isteri dapat satu rumah besar dan murah, ya. Kira macam kau dapat berjimat lah. Sudahlah, murah, dekat lagi dengan bandar, dekat lagi dengan tempat kerja. Jadi ia memudahkan urusan suami isteri ini. Jadi mereka gembiralah. Cuma si isteri ni dia macam agak pelik. Tuan rumah yang memberi sewa kepada mereka tu macam takut-takut untuk memberi sewa kepada mereka. Dia tidak pandang, dia ceritakan dia tidak pandang mata diorang, macam tiada eye contact lah. Dia macam urusan ini urusan, ini tanda tangan sini, begitulah. Dia tidak, mungkin dia takut pasangan suami isteri itu tidak jadi untuk sewa rumah tersebut. Jadi dia ingin segera selesaikanlah, ya, urusan sewa rumah tersebut. Jadi si isteri ni tidak pedulilah. Dia cakap, lantak kau lah, ya, lantak kau lah. Kau mau takut-takutkan dengan kami, tak apalah. Lagipun kami mau sewa sebab untuk memudahkan urusan kami. Dan dia tidak terfikir pun, si isteri ni, dia tidak terfikir pun rumah tersebut ada sesuatu yang menyeramkan, ada hantu, tidak terfikir. Yang dia fikir, dapat tempat tinggal yang selesa, selamat, dan boleh pergi bekerja. Maka bermulalah mereka tinggal di rumah tersebut. Untuk permulaan masa mereka mula tinggal, tidak ada apa-apa masalah. Mereka kemas, belum ada anak lagi, baru kahwin. Mereka kemas, mereka sapu, tidak ada masalah. Hinggalah pada hari yang ke-7. Di sini mulanya cerita. Dan yang mengalami situasi seram ini adalah si istri, istrinya, si istri. Jadi pada satu malam ketika mereka tidur, si istri ini terbangun, terbangun dari tidur. Dan bila dia terbangun dari tidur, dia nampak ada satu kelibat betul-betul di pintu bilik durang. Jadi dia heran, siapa di bilik ini ya? Siapa di bilik ni? Macam ada orang. Dia lihat suami dia ada di sebelah dia. Jadi siapa yang berada di pintu tersebut? Dan bila dia perhati betul-betul, malam jadi suasana dia macam gelap, lampu off. Dia nampak macam samar-samar. Dan bila dia lihat betul-betul, ada kelibat orang tua. Guys, dia terkejut. Kenapa ada macam nenek-nenek di belakang pintu ni? Dan yang lagi seram, nenek tua tu di tangan kanannya dia pegang kepala putus. Guys, kau kalau setakat orang berdiri tu boleh diterima lah, tapi ini sampai pegang kepala putus, guys. Terkejutlah si isteri tu. Dia pun terus bangunkan suami. Bangun bang, siapa tu bang? Bangun. Suaminya pun bangun. Bila suaminya bangun, lembaga tersebut, entiti tersebut, hilang.
Suami pun yang, apa hal ni? Bangun-bangun ni. Dia begitu, bang ada orang bang. Macam ada orang saya nampak tadi bang. Suami pun, mana ada orang, malam ni. Abang cek dulu. Jadi suaminya pun terpaksa bangunlah untuk periksa rumah tersebut. Takut jugalah, mana tu ada pencuri kan. Jadi suami pun pergi periksa lah kawasan rumah diorang, dari tingkat 1 turun ke ruang tamu, turun ke dapur, tidak ada. Jadi suaminya balik naik semula ke bilik. Dia cakap, tidak ada apa-apa pun, aku cek. Kau ni mengigau kali, dia cakap. Jadi si isteri ni pun yang, apa yang aku nampak tadi ya? Dia sudah mula macam risaulah. Dia pun rasa mungkin itu adalah mimpi dia. Beberapa hari kemudian, ketika dia dan suaminya berada di rumah, suaminya tengah kemas di bagian luar, sapu, siram bunga, dan si isteri ni tengah menyuci piring. Cuci piring. Dan ketika dia cuci piring, tiba-tiba ada orang, dia terdengar ada orang berbisik di telinga dia. Dia bisik macam yang cha. Dia pun yang, dia cakap, siapa berbisik tadi ya? Dia cakap. Tapi tidak ada orang, tapi dia dengar bunyi bisikan. Dia pun panggil suaminya, bang, abang panggil aku kah? Suami cakap, mana ada, ni abang di luar ni. Dia cakap, siapa yang berbisik ni? Lepas tu dia pun bagi tahu suami dia lah. Dia cakap, bang, tadi macam ada dengar orang bisik, macam ada suara orang berbisik lah bang. Suami dia pun macam biasalah, penat kali kau ni kerja ni, hayalan musik tu, jangan aku hiraukan. Dia cakap, dia pun yang makin risau lah, apa benda yang aku dengar ni kan. Jadi begitu juga, mulai dari hari tu dia sudah mulai dengar suara orang berbisik. Jadi ketika malam dia tidur, sekali lagi dia dengar suara orang berbisik memanggil dia, cha. Weh guys, di situ dia sudah rasa tidak selesa untuk tidur. Dia cakap, apakah benda semua ni kan, ya. Tidak lama kemudian dia sudah mula dengar bunyi tapak kaki. Tak. Dia bunyi tapak kaki berjalan. Dia cakap, apalah pula, sekejap bunyi berbisik, sekarang bunyi tapak kaki lah pula. Tapi tapak kaki itu dia hanya berjalan, tak. Tapi di luar bilik dia. Dan dia dengar bunyi tapak kaki itu berjalan di luar bilik dia menuju ke dapur. Dan sampai di dapur dia dengar seperti ada orang mencakar. Dia cakaplah, dan dia pun bangunkan suami dia, bang, bangun, ada orang di bawah bang, dia cakap. Suami dia pun yang, kau ni kan apa lagi. Dia cakap, abang cek dulu macam ada orang di bawah. Dan sekali lagi suami dia pergi cek, dan bila cek memang tidak ada guys, memang tidak ada. Suami pun yang, kau ni bilangnya terlampau tengok cerita hantu banyak ni, dia cakap ya, terlampau banyak baca buku Mastika. Itulah kau bilangnya benda ni jadi hayalan pada kau. Benda yang tak ada pun kau bilang ada. Suami dia memang tidak percayalah benda-benda macam tahyul begini kan. Dia cakap anggap benda ni tahyul lah. Jadi dia pun yang, Allah, apa yang mengganggu di rumah ni. Dan next, seterusnya dia sudah mula bermimpi yang pelik. Dan dalam mimpi tu dia nampak ada satu orang tengah membunuh seorang dan kerat badan orang tersebut dan percikan darah, kata orang, memercik di dinding rumah dalam mimpinya. Sampai dia terbangun yang, ya Allah, cakap, apa yang aku mimpi ni? Dan mimpi tersebut bukan sehari dua dia mimpi. Mau dikatakan setiap hari dia bermimpi kejadian yang sama. Dia mimpi orang kena bunuh, orang kena kerat. Dan dalam mimpinya tu dia nampak orang yang membunuh tu menanam badan-badan yang dikerat tu di belakang rumahnya. Guys, jadi dia pun risaulah. Dan bila dia bangun, dia pergi cek di mana tempat dia mimpi tu. Dan bila dia pergi ke belakang rumah dia, ke tempat dia mimpi tu, memang betul guys, dia nampak
ada tanah macam mendap dan seperti baru digali dan baru ditanam. Dan dia berasa takut dan lari masuk dan tidak mau cek. Dia tidak mau cek guys. Dia takut betul-betul memang ada mayat dalam tu. Kali ini dia tidak ceritakan dengan suami dia sebab dia tahu suami dia tidak akan percaya dengan ceritanya. Sehingga satu hari suami dia outstation, kerja di luar daerah. Jadi dia tinggallah seorang di dalam rumah. Jadi pada malam tersebut, dia tidur seperti biasa. Dan guys, disinilah mula gangguan yang teruk. Pertama, masa dia tidur, dia terbangun sekitar 1 pagi begitu. Sekali lagi dia dengar bunyi tapak kaki. Tak, tak, bunyi tapak kaki berjalan. Tapi dia tidak hirau. Dia tidak hirau guys. Tidak lama kemudian dia dengar bunyi cakar dari bilik ke bilik. Di situ yang bulu roma dia kembang. Aduh guys, dia cakap, sudahlah dia tinggal sendiri, suaminya outstation. Dia apalagi guys, buka lampu, pom, keluar rumah, dia ambil motor dia. Kebetulan ada motor lah ya. Motor tu untuk dia pergi kerja. Walaupun dia perempuan tapi dia naik motor juga. Dia on motornya pagi-pagi tu terus keluar. Keluarlah pergi kedai manakah, restoran 24 jam kah. Dan masa dia keluar dari motor tu pergi berjalan, belum sempat lagi sampai ke kedai, dia nampak ada satu lembaga hitam besar limpas di hadapannya. Dia terkejut sikit lagi, dia accident dan dia urut dada dia U-turn balik. Dia U-turn balik pulang ke rumah. Dan bila dia pulang ke rumah, dia cek paha dia ada lebam berwarna biru. Sedangkan dia tidak langgar apa-apa tapi lebam. Dan dia ceritakan kepada suami dia lepas pulang daripada outstation lah. Dan suami dia sudah mulai ragu-ragu dengan apa yang berlaku di rumah tersebut. Jadi oleh kerana dia tidak tahan dengan gangguan tu, dia sudah mulai solat, dia baca doa, dia berzikir. Dan satu hari ketika maghrib, banyak gangguan dia cerita pada waktu maghrib. Dia baca Yasin. Dia baca air Yasin lah. Air Yasin tu dia lepas dibaca dia mau siram-siram lah ya di rumah tu. Dan ketika dia baca Yasin, Yasin wal Quranil Hakim, lepas solat maghrib lah, tiba-tiba guys, dia nampak ada satu lembaga hitam. Telinga dia panjang, dia cakap, dan mata dia merah. Dan dia tergamam melihat makhluk tersebut. Dan makhluk tersebut sedang melihat dia ya tengah baca Yasin ni, dan meruju ke tempat dia. Dan bila meruju, dia tutup mata, benda tu hilang. Dan dia terus teriak lah, panggil suami dia. Bang, dia cakap, bang, ada hantu bang rumah ni bang, jom pindah bang, jom pindah. Dia minta pindah sudah daripada rumah tu. Dan suami dia cakap, situ suami dia mula percaya lah, macam yang okey, dia cakap, malam ni kita tinggal di rumah kawan saya, kemas barang ya, kita pergi, dia cakap. Jadi mereka pun sudah mulai takut lah tinggal rumah tu. Jadi mereka pun kemas rumah, kemas tengah-tengah terkemas. Dia pun angkatlah bagnya masuk dalam kereta. Dan tengah-tengah mengemas, suami dia menjerit. Menjerit keluar dari bilik. Dia cakap, isteri dia terkejut lah. Kenapa pula suamiku ni, dia cakap. Suaminya bergegar, dia cakap, abang nampak apa, ada lembaga hitam dari tingkap menerjah kepada abang. Akhirnya suaminya pun diganggu dan akhirnya suaminya percaya. Bergegar guys, suaminya bergegar. Diorang pun ambil pakaian, telefon kawan dia. Dia cakap, malam ni aku bermalam di rumahmu. Dengan dia cakap, suami dia pegang steering tu, bergegar. Barulah suaminya percaya. Jadi mereka malam tu mereka tinggal di rumah kawan mereka. Dan esoknya baru mereka panggil ustaz untuk ruqyah rumah tersebut. Jadi mereka ceritakanlah apa yang berlaku dengan ustaz. Ustaz yang ingin ruqyah, ingin baca-baca lah rumah tersebut. Dan ustaz tu siram-siram lah air Yasin. Dan
ketika mereka round-round rumah dorang, tiba-tiba ada satu kain kuning jatuh daripada pintu mereka. Si isteri ni terkejut lah, sepanjang kemas rumah ni tiada pula nampak kain kuning ni. Jadi si ustaz tu pun suruhlah suami pergi tengok apa dalam kain kuning tu. Dan guys, kamu tahu bila mereka buka kain kuning tu, kamu tahu apa di dalamnya? Jari putus guys. Woi, bukannya jari haiwan, jari manusia. Dan jari itu sudah kering. Kira kering dan nampaklah kuku tu. Diorang pun buka, gitu, terkejut. Dan si suami pun dia panik. Sepatutnya kamu bagilah dengan polis kan, mungkin ada kes pembunuhan. Dia ambil, dia terus tanya, Ustaz apa membuat Ustaz? Ustaz tu pun panik juga nampak jari tu. Dan dia cakap buanglah. Mereka pun ambil kain kuning tu, buang di sungai. Situ silap diorang. Sepatutnya mereka serahkan kain kuning tersebut kepada pihak polis. Kemungkinan ada pembunuhan, ada pembunuhan yang misteri lah, ataupun yang tidak diketahui di rumah tersebut. Dan selepas mereka nampak kain kuning tu guys, apa lagi guys, mereka terus keluar dari rumah tersebut. Mereka jumpa tuan rumah, dia cakap kami tidak mau tinggal rumah ni, sebab dia bagi tahulah dengan tuan rumah gangguan-gangguan tersebut. Dan tuan rumah tersebut baru mengakui bahawa memang rumah tu berhantu. Dan tuan rumah tersebut cerita, rumah tersebut sebenarnya adalah rumah seorang bomo. Dan bomo tersebut sangat terkenal di Malaysia. Jadi siapakah bomo tersebut? Saya tidak mau sebut, sebab bomo tu memang terkenal dengan kes pembunuhan. Dan dia punya ritual-ritual yang pelik lah. Jadi wallahu alam. Jadi tuan rumah tu pun cerita, ramai orang sewa di rumah ni memang tidak lama. Dan mereka adalah orang yang paling lama tinggal di rumah tersebut. 4 bulan lah saya dengar ceritanya. Yang orang lain hanya 2 minggu, seminggu, sebulan terus keluar rumah. Dan rumah tersebut memang sangat menyeramkan. Jadi guys, setakat itu saja kisah seram saya kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Ali bosku, Assalamualaikum.